Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya percaman muka surat 15 tas kali percaman kata satu Tuhan itu. Percaman kata satu Tuhan itu. Percaman ni dalil ya. Macam mana nak cam kata Tuhan tu satu. Cam bukti dalil. Percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir. Ni kita dalil sifat wahdaniyah. Sebelum tu kita telah tahu bahawa Allah itu wajib bersifat dengan wahdaniyah. Benda makna wahdaniyah? Wahdaniyah artinya esa. Apa makna esa? Tidak berbilang. Tidak berbilang. Tidak berbilang itu tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, dan tidak berbilang pada pada perbuatan. Tu makna tidak berbilang Allah. Makna esa Allah Taala tu. Apabila kita baca qul huwallahu ahad, tu penghayatan dia tu, makna dia mana? Maknanya Allah itu esa. Katakan bahawa Allah itu esa. Allah itu esa, makna benda tidak berbilang. Tidak berbilang. Tidak berbilang pada zat. Tidak berbilang pada zat tu keluar tidak berbilang pada zat tu dengan makna tidak berbilang yang berhubung satu, dan tidak berbilang yang bercerai. Tidak berbilang yang berhubung tu dengan mana benda? Tuhan tu tidak tersusun daripada dua bahagian ataupun lebih. Tuhan tidak tersusun daripada dua bahagian ataupun lebih. Supaya kita ni kita tersusun daripada sel tu, daripada darah, daripada tulang, tu tersusun kita. Ada pun Tuhan tak begitu. Yang kedua makna berbilang pada zat itu, tidak berbilang pada zat itu ialah Tuhan itu tidak berbilang pada zat yang bercerai. Yang bercerai ni makna ada juga satu zat lagi supaya zat Tuhan. Luar daripada zat Tuhan tu ada zat satu lagi supaya zat Tuhan. Satu lagi gitu. Maka tu pun mustahil juga. Tidak ada. Tu makna esa pada zat. Kita ulang sikit. Adapun yang kedua esa pada sifat. Esa pada sifat pun tu bagi dua juga, iaitu tidak esa pada sifat, iaitu dengan mana tidak berbilang. Sifat Allah Taala itu yang berhubung. Tidak berbilang yang berhubung sifat Allah Taala. Mana tidak berbilang yang berhubung. Kalau dah bahasa Arab dia panggil kamutasir tu. Tu makna esa pada sifat. Makna di zat Tuhan itu tidak ada dua sifat ma'ani. Dua sifat ma'ani yang sama jenis. Tidak ada dua kudrat. Tidak ada dua iradat. Semua sifat-sifat ma'ani tu hanya satu belaka di pada zat Allah Ta'ala tu. Tidak ada dua. Dan yang makna esa pada sifat lagi ialah tidak berbilang
tidak berbilang pada sifat yang bercerai. Makna benda ada juga zat lain hak bersifat supaya dengan sifat Allah tu. Ada benda yang lain hak bersifat dengan sifat Allah. Ada benda lain boleh ada kudrat super kudrat Allah. Benda mana kudrat super kudrat Allah boleh mengadakan dan meniadakan sesuatu tu. Sesuatu mungkin. Ada juga boleh buat gitu. Ada juga ada sifat gitu. Walaupun tak buat apa. Tu mustahil. Tidak ada. Tu makna berbilang. Tidak esa pada sifat yang ni tidak berbilang yang bercerai tadi. Kemudian yang ketiga esa pada af'al. Esa pada af'al. Esa pada af'al ni esa pada af'al ni setengah ulama ada kata satu saja. Setengah ulama kata bagi dua juga. Esa pada af'al kebiasaannya satu lah dia mari. Esa pada af'al iaitu tidak berbilang. Tidak berbilang tidak berbilang perbuatan Allah tu. Tidak berbilang perbuatan Allah tu. Yang bercerai. Makna benda tidak ada orang lain hak boleh buat seperti perbuatan Allah. Tadi tidak ada hak bersifat. Ni tidak ada orang lain hak boleh buat seperti perbuatan Allah, iaitu mengadakan dan meniadakan benda yang mungkin tu. Hak tu secara ringkasnya dengan makna esa Allah Taala. Maka kita sabit esa dalam hati kita. Bahawa Allah itu bersifat dengan esa. Allah itu yang maha esa. Kena sabit. Kalau tak sabit jatuh kupu. Maka sabit dalam hati. Apabila sabit orang tanya mana dalil kata Tuhan itu esa. Mana dalil kata Tuhan itu esa, maka dalil hak wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, orang yang akil balik ketahui ialah dalil ijma'. Mana dalil ijma'? Bila orang tanya mana dalil kata Tuhan ini esa, maka macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab dia? Maka jawabnya ialah adanya alam ini. Adanya alam ini sesat lepas fardu ain. Tak berdosa lah apa tahu situ. Nampak? Bila dapat tahu situ, bila orang tanya mana dalil mengata Tuhan tu esa, mana dalil mengata Tuhan tu satu, tidak berbilang, mana dalil adanya alam ini. Sudah. Daripada wujud kidam bakok mukhalafatul hawadith qiyamah binafsi wahdaniyah, semua dalil tu adanya alam ini. Nampak? Hak wajib atas tiap-tiap mukallaf, kena tahu tiap-tiap orang. Maknanya kalau tak tahu dalil ni dosa. Berdosa, tak lepas lagi fardu ain. Tak lepas lagi fardu ain. Okey. Selesai. Kemudian orang ketik lagi. Orang lagi. Macam mana mu kata adanya alam ini dalil ataupun menunjukkan bahawa Allah tu esa? Guana boleh mu kata adanya alam ini menunjukkan bahawa Allah tu esa? Hak ni fardu kifayah hukum dia. Tahu ni hukum dia fardu kifayah ni. Dalil yang kedua ni dia panggil dalil tafsir. Dalil kita nak hurai satu persatu, nak suruh hilang waham tu. Nak suruh hilang syubhah tu. Hak ni kena wajib juga, wajib fardu kifayah. Maknanya benda kalau tak ada seorang dalam kampung ni hak boleh jawab, dosa habis kampung. Maknanya kalau tak ada seorang boleh jawab dalam Sungai Buaya ni, kalau orang tanya pula selapis lagi tu, maka berdosa habis sekampung. Sebab dia hukum dia fardu kifayah. Kalau ada orang jawab seorang, kalau ni sebuah kampung Sungai Buaya tau. Sungai Buaya ni tak besar mana tau. Kalau tengoklah ada berapa orang tau. Berapa ribu-ribu tau. Ribu orang. Kalau ada kalau ribu tu kira ramai dah tu. Kalau ribu tu makna kalau seorang tak lepas lagi. Dia kena memadai lah, sekadar memadai dalam 10 orang tu. Dalam 10 orang hak tahu boleh jawab, maka baru lepas dosa. Tu nampak. Mana dalil tu? Yang kedua tu. Ni dia nak sebut ni. Ni dia nak ajar kita ni. Dia nak ajar, nak suruh kita faham, nak suruh kita boleh pelepah. Kalau ada orang tanya selapis lagi, tanya mana? Soalan mana? Macam mana mu boleh kata adanya alam ini
menunjukkan Allah itu esa. Tadi mula-mula ditanya ni, mana dalil mengata Tuhan tu esa? Yang mau pegang Tuhan tu esa, Tuhan satu, mana dalil? Hak nak jawab pada ayat ni, adanya alam ini. Selesai. Adanya alam ini ke, alam ini saja ke, barunya alam ini ke, boleh berlaku. Hak tu apa tu ain. Bila kita tanya pula setakat lagi, nak jawab mana? Ni. Maka kata pengarang rahimahullah, percaman kata satu Tuhan itu tu. Percaman dalil kata satu Tuhan itu. Hak ni hak fardu kifayah ni. Kena ada juga orang dalam kampung hak boleh jawab ni. Ialah kita fikir dalil akal ni. Ialah kita fikir kalau dua masalah. Kalau ada dua Tuhan contoh ni. Nak kata gitu. Kalau dua, mana kalulah Tuhan tu ada dua. Contoh. Contoh. Ni kita buat fardu takdir. Fardu takdir ni makna kita buat kira-kiraan saja. Benda sungguh tak ada pun. Bapa buat fardu takdir nak sungguh faham, nak mendekatkan kepahaman, bukan hak asal gitu. Bab dalam Quran sebut gitu. Bab ni enggak dalam Quran sebut. Dalam sebut kena lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Lau kana kalu. Ni kita guna supaya Quran tu buat kalu. Ada pun kalu hak dilarang oleh Nabi, ada juga kalu hak dilarang Nabi. Nabi larang juga cakap kalu-kalu ni. Kalu yang dilarang oleh Nabi tu mana? Tu kalu yang boleh membawa kepada putus asa ada Tuhan. Kalu hak nak melawan dengan takdir tu. Mana? Kalu dak pergi situ dak berlaku. Kalau aku pergi sini boleh biti. Rugi. Mai gitu. Kalu ni dilarang ni. Kalu ni dilarang. Tapi kalu yang digunakan dalam ilmu tauhid ni ditutup supaya memudahkan kefahaman. Seperti mana dalam Quran pun gitu kok. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau kana jika adalah fihi ma pada keduanya langit dan bumi alihatun ada satu Tuhan illallah selain pada Allah. La fasadata nescaya musnah keduanya langit dan bumi. Tuhan sebut dah. Kalau ada dua Tuhan, ada Tuhan lain selain pada Allah, maka musnah habis langit dengan bumi. Dan sekarang ni musnah dak langit dan bumi? Dak. Apa kata dak musnah? Mana tahu dak musnah? Ni tengok mata ni ada cokoh ni. Cokoh ni ada ni. Maka tu dalil kata Tuhan tu satu. Tengok kata. Kita fikir kalau dua masalah, kalau ada dua Tuhan masalah. Maka tentu kedua-dua itu sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara berlaku. Maka mesti kedua-dua tu, kalau kita kata dua Tuhan, mesti sama berlaku. Kalau hak ni lemah tak panggil Tuhan dah ni. Hak ni orang panggil Tuhan. Ni sekarang ni dua-dua ni selevel belaka ni. Tuhan belaka. Hak mengadakan dan meniadakan belaka. Dua-dua ada kuasa belaka. Dua-dua iftikar, dua-dua istighna belaka. Dua-dua iftikar ilahi, dua-dua istighna an kulli ma siwah belaka. Tu. Dua-dua bersifat sama belaka ni. Dua-dua wujud, dua kidam, sama ni. Kalau gitu takdir dulu gitu maka tentu kedua-dua itu sama-sama tu bang. Mesti sama. Sama level lah. Sama level. Yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka. Kerana nak jadi Tuhan mesti kena ada dua sifat ni. Nak dikatakan satu tu mesti kena ada dua sifat ni baru boleh jadi Tuhan. Tak ada ni tak layak jadi Tuhan. Benda dua sifat, istighna'an kulli ma siwah wa iftiqarun ilahi kullu ma'adah. Benda terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu dan berhajat kepada dia oleh tiap-tiap sesuatu. Dia tidak berhajat pada orang, dia tidak berhajat kepada selain daripada dia, dan orang lain tu berhajat kepada dia. Mesti kena ada dua sifat ni baru jadi Tuhan. Kalau ada satu benda je walaupun kecil hak tidak berhajat kepada Tuhan,
nescaya Tuhan yang dikatakan Tuhan itu bukan Tuhan. Dah layak lalu jadi Tuhan. Ada satu benda je hak Tuhan tak tahu ataupun hak Tuhan tidak menguasai atas dia. Nah, benda kumang, covid contoh. Covid seko ni Tuhan ada cara ke dia. Tahu? Maka nescaya Tuhan yang dikatakan Tuhan tadi tidak layak dikatakan Tuhan. Apa? Ada juga terlepas daripada kekuasaan dia. Maka tak jadi Tuhan ni. Nampak? Nak syarat jadi Tuhan betul. Ada dua ni, dia kata Tuhan. Sekarang ni tidak ada yang bersifat dengan dua ni kecuali Allah. Sebab tu makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran ilahi kullu ma'adah. Tu illallah kecuali Allah. Makna Allah je yang bersifat dua ni. Nampak? Maka sini kalau dalam contoh ni dia kata kalau dua masalah, ada dua contoh, ada dua ada dua Tuhan contoh, maka tentu kedua-dua ni sama. Dua-dua ni ada istighnaq, ada iftikar belaka. Tuhan A, Tuhan B. Kita beri nama Tuhan A, Tuhan B. Dua-dua ni ada istighnaq, iftikar belaka ni. Faham? Kalau gitu, sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka. Semua hak mengadakan dan meniadakan perkara belaka tu. Maka tentu bohong. Kalau ada dua hak gitu, pengarang tu tentu bohong. Tak betul dah. Tak betul dah. Bapa dah betul? Kerana tak sunyi daripada bersetuju. Bersetuju dia tulis. Kerana tidak sunyi daripada bersetuju keduanya atau berselisih keduanya, kedua Tuhan A ataupun A dan B tadi tu. Bapa dia kata tak, bapa dia kata bohong, nipu, tak betul. Kerana benda kalau lah Tuhan ni ada dua, dia tak lari dah daripada dua keadaan ni. Kalau Tuhan ni kita kata ada dua, maka dia tak lari daripada dua keadaan ni. Mana dua keadaan? Sama ada dia balah ataupun dia sepakat. Dua keadaan ni tak lari dah. Tak lari dia ada dua keadaan ni, tak ada pertengahan. Dua ni je. Kalau ada dua mesti sama ada dia balah ataupun dia sepakat. Macam mana? Kat mana pula jadi mustahil kalau dia pakat? Kat mana pula jadi mustahil kalau dia balah? Apa salah pakatnya? Apa salah kalau dia pakat? Tu makhluk. Kalau makhluk nak pakat baru agak sikit lah. Ada pun Tuhan tak boleh. Kalau pakat kalau pakat juga lemah lah dia. Mana wajah lemah tu kat mana? Wajah mustahil tu. Tengok dia kata. Kemudian jika bersetuju keduanya, kalau dia setuju, kita ambil yang pertama dulu. Kalau dua-dua tu Tuhan A dan Tuhan B tu bersetuju keduanya, dua-dua pakat belaka, baik molek dua-dua ni, sepala panggil, sepala pakat. Nak buat A nak buat bumi, B pun setuju juga nak buat bumi juga. A nak buat langit, B pun buat langit juga. Tu tengok. Kemudian jika bersetuju keduanya, kedua Tuhan yang difardu takdirkan tu tadi, pada mengadakan satu benda, masalah pada mengadakan satu benda, dia bersetuju pada nak mengadakan satu benda, maka nyatalah bohong pada maka nyatalah bohong kau tak betul kau. Mustahil juga. Apa? Bohong pada benda yang halus. Benda yang halus. Benda yang halus mana? Yang dinamakan jauhar fardi. Ataupun sebut jauhar piri. Ada tak sebut jauhar piri? Ada sebut jauhar fardi. Benda jauhar fardi, jauhar fardi ni benda hak tidak boleh belah bagi. Hak paling kecil sekali hak tak boleh belah bagi. Hak tak boleh belah bagi. Dia benda jiring. Jiring ni dia asal jiring. Jiring ni ialah benda yang mengambil tempat dengan diri dia sendiri. Pecah daripada jiring tu dia terbit dua, jising dan jauhar fardi. Jising ni hak boleh belah bagi, boleh belah bagi, makna dia tersusun daripada dua bahagian ataupun lebih. Adapun jauhar fardi ni benda hak tak boleh belah bagi, hak paling kecil sekali benda, hak paling kecil sekali atas dunia. Hak tak boleh belah bagi, apa panggil benda? Atom hak. Kalau belajar sains tu bulat-bulat kecil-kecil hak tu.
Nah, hak tu ada boleh belah bagi. Okey. Kalau kata Tuhan tu setuju kedua-dua. Nah, setuju kedua-dua pada nak mengadakan. Maka bohong dia kata. Bohong pada benda. Bohong pada benda hak alu, hak tak boleh belah bagi tu. Benda kecil tak boleh belah bagi macam mana? Dua orang Tuhan nak pergi buat. Ha. Padang berapa orang tu awak? Padang seorang je buat Padang seorang je buat. Bila seorang buat, seorang lagi boleh buat tau. Bila seorang pergi buat dah cara padi suti. Seorang lagi boleh lagi buat cara padi ni. Boleh. Benda ada dah botol ni hari ni. Botol ni kita pergi ikut makhluk dulu. Botol ni ada dah ni botol ni. Bukan hak serupa ni. Ni botol ni. Hak datang meja ni ada dah. Boleh lagi kilang lagi buat botol ni pula. Botol ni juga bukan serupa botol ni juga nak pergi buat juga sendiri. Ni buat sama ni botol ni atau beg pula sendiri. Boleh. Ni botol. Siap dah ni botol Siap dah botol. Masuk-masuk balik. Nak ni bukan hak serupa gini. Hak serupa gini dah kotak tu banyak. Hak serupa ni ni Hak serupa ni ni dah orang lain ke? Cuma sama. Ni nak bayar ni suti ke? Boleh? Tak boleh. Kalau buat benda ada dah. Menghasilkan benda yang sudah ada. Maka gitu juga Tuhan. Faham? Dalam nak membuat satu benda kecil tu, hak padang buat seorang saja, sebab benda tu tak boleh belah bagi, Tuhan pergi buat dah. Tuhan B boleh buat lagi? Tak boleh lah. Kalau tak boleh dia panggil tahsilul hasil. Kalau buat juga dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah ada. Menghasilkan benda yang telah ada. Kita buat botol. Ada dah botol ni. Kita pun ambil pahat, ambil paku. Bodoh kecil-kecil tu. Bukan ambil mau baru apa tok tu buat tubik stokor tu pergi buat orang lain super gini. Ni nak buat ni juga ni. Ni kata juga meja ni siap dah pahat habis molek dah ni. Dia ambil kata benda gitu. Kata angin, kata meja dah, kata kayu dah tu. Betul gini dah ni. Faham? Tu dia panggil tahsil hasil. Tak boleh nak buat dah benda ada dah. Maka tu hampir dah boleh buat lagi. Ia lemah dah. Lemah dah. Apa lemah? Sebab ada benda yang tidak berhajat kepada dia. Benda ni, benda kecil tadi hak Tuhan edang buat dah dia. Faham? Bila sabit tu ambil tu lemah, maka Tuhan pun lemah juga. Apa lemah? Sebab sama level dia. Sama level dia. Faham? Tu ajar mustahil ni. Kalau kita kata hak A kuat hak B ni lemah sikit. B ni bukan Tuhan. Maka tinggal dia. Tinggal seorang kau. Apa dah dapat tidak akan tinggal satu juga. Apa dalam mustahil dia tu. Tu kalau dia setuju belaka. Faham? Mana kalau dia setuju dia dah nak buat dah satu benda kecil dah nak buat dah. Untuk dua orang nak buat sekaligus. Kalau dak-dak seorang nak buat, maka hak dak-dak tadi tidak jadi lemah. Sebab benda ada juga satu benda kecil tu hak dak berhajat kepada dia. Bila sabit lemah pada satu tu maka sabit juga lemah pada satu lagi. Berapa sabit lemah? Satu lagi. Kerana sama-sama Tuhan tadi. Kerana dia sama-sama pakat tadi. Bila lemah, lemah dak jadi Tuhan dah lah. Kita nampak. Kerana mustahil padanya pada jawab fardi tadi nak boleh berhimpun dua bekas. Nak berhimpun dua bekas tak boleh. Dawat dosa nak pergi buat pula tak boleh nampak? Nak pergi buat pula nak mengadakan benda ada dah. Maknanya menghasilkan benda yang sudah hasil. Hak tu dipanggil copyright dah. Bukan original dah. Original tak tubik stokor. Tu dia kopi dah, kopi tak jadi. Nampak? Tu. Kerana mustahil padanya pada jawab fardi nak boleh berhimpun. Dua bekas. Apa dah boleh berhimpun dua bekas pada jawab fardi? Kerana ianya jawab fardi tak terima bahagi. Kerana jawab fardi tu tak terima bahagi. Dah nak belah bahagi dah. Benda paling kecil sekali dah nak belah bahagi. Macam mana nak pergi dua orang pergi buat? Lain kalau macam gini boleh juga belah bahagi ni kerak. Ni buat bahagian atas, ni buat bahagian bawah. Ni buat bahagian atas, ni bahagian bawah. Pakat juga.
Neh, dah boleh tak gitu? Nampak? Neh, tengok ayat ni. Di jawab Fardi pun tak boleh dah, tak mampu dah. Tuhan kalau bagi dua orang ada dah kalau seorang tu. Tak terima bagi. Dan dikiaskanlah pada benda yang besar. Oh, kias pada benda besar lah. Benda besar botol contoh. Neh, ataupun kita. Neh, benda besar. Neh, kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi dua bekah. Neh, dua bekah juga. Tiap-tiap juzuk. Manakah tiap-tiap benda ni atas muka bumi ni dia tersusun dia tersusun daripada dua dan ke atas, dua dan lebih dari jauhar fardi tu jauhar fardi ni mudah kata kalau sains tu atom tu lah cik bulat susun gitu neh maka dah tiap-tiap juzuk tu mesti tak boleh belah bagi. Faham? Setiap jawab fardi yang tersusun ni mesti tak boleh belah bagi. Neh. Ataupun kita kata kalau ada benda besar, benda boleh belah bagi, pun mustahil juga kalau Tuhan ni bersetuju. Apa? Dah kalau dah Tuhan A dia buat atas. Dia buat atas, dia buat bahagian atas bahagian kepala sampai ke pinggang. Tuhan B dia buat bahagian pinggang sampai ke kaki. Mana wajah mustahil dia? Mana wajah mustahil dia? Kat mana mustahil dia? Pakat. Pakat tu. Kat mana mustahil dia? Tuhan A buat atas dia, Tuhan B buat bawah. Mana mustahil? Mana jadi nampak lemah kau? Pakat. Kat mana pakat tu nampak lemah? Kan pakat nampak bisa kan? Dulu jalan pasal minggu ramai-ramai tu bisa kan? Jalan pasal minggu kan? Ramai bisa tu. Kalau seorang, pak nak kata dia orang. Kat mana lemah? Kalau pakat hak A dia buat atas, hak B dia buat bawah. Maka hak B, hak atas ni berhajat tak kepada hak B? Tak berhajat dah sebab A buat atas. Faham tak? Hak A tadi berhajat, hak bawah ni berhajat tak kepada A tadi? Tak sebab apa? Sebab hak B buat bawah. Maka ada tak benda hak dia tak berhajat? Ada tak benda hak tidak berhajat kepada dia? Ada. Bila ada benda tidak berhajat pada dia, tebuk dah tadi, maka tak layak jadi Tuhan. Nampak? Kaya pakat molek pun tak layak jadi Tuhan juga. Sebab ada benda yang tidak berhajat. Kepada dia. Nampak? Tu nampak dah kita ni mudah ni bagi gitu dah. Dia bagi hak kecek tak lewat dah. Apatah lagi nak absor. Kah besar kan tersusun daripada cek tadi. Dah hak kecek dah lewat absor lagilah tak boleh nak buat. Gitu dia kata maka pada masalah yang difardu ini ialah ditasawurkan satu yang memberi bekah juga. Dalam masalah ni dia akan timbul satu je hak beri bekah satu je hak beri bekah. Apabila satu yang memberi bekah, maka lemah yang satu lagi. Kalau dah macam tadi benda kecil ada boleh belah bagi dan Tuhan A yang buat, maka Tuhan B dah nak buat dah. Dah nak buat dah, benda ada dah. Benda ada dah, Tuhan B dah nak buat. Maka siapa yang beri bekah? A tadi B beri bekah dah pada benda ni, pada satu atong ni. Doa. Bila B dah bagi bekah, maka sabit di B tu lemah. Maka lemah yang satu lagi. Lemah satu lagi. Kalau begitu, kalau lemah satu lagi, lemah keduanya. Lemah habis kedua-dua tu jadi. A dengan B lemah belaka jadi. Apa jadi lemah juga? Kerana bersama-sama keduanya pada ketuhanan tadi tu. Kerana dua-dua tadi kita takdirkan ia sama pada ketuhanan. Maknanya sama pada istighna dan sama pada iftiqaru ilahi tu sama. Maknanya sama-sama pada dia tu tidak berhajat kepada orang tu berhajat kepada dia. Sekarang ni ada benda tak berhajat kepada B tadi. Benda satu butir jauhar fardi tadi tak berhajat kepada B. Maka B tu lemah lah. Tak layak jadi Tuhan. Bila B lemah tak layak jadi Tuhan, maka A pun lemah juga. Apa? Sama-sama Tuhan. Sama-sama Tuhan. Maka dah kalau kita kata A lah kagak, B dah tak kagak sebab B dah nak buat jauhar fardi tadi. Maka B tu kan Tuhan dah. Maka kalau kita sabit itu tetaplah A tu Tuhan. Maka satulah juga Tuhan. Nampak? Muslim gitu je.
Tu kalau dia setuju kedua-dua tu. Kalau dia setuju kedua-dua. Kalau setuju kedua-dua, nampak? Kemudian dia kata tengok. Kemudian jika berselisih keduanya. Keadaan kedua pula. Kalau kita takdirkan kata Tuhan tu dua ataupun lebih. Kalau Tuhan tu dua tak lari dah daripada dua keadaan ni. Kita buat takdir ni. Bila katanya macam mana dalil lagi umbi mula. Macam mana dalil kata adanya alam ini menunjukkan menunjukkan Tuhan tu esa. Macam mana dak mu kata? Tadi tanya mana dalil? Mu kata Tuhan ni esa. Kita pun jawab adanya alam ini. Adanya alam ini. Selesai. Dia tak berhati lagi. Ni contoh kalau orang etis mari. Orang etis dia gitu lah. Dia tegak. Orang dia mari lagi dia tanya pula. Dah mana kaitannya? Benda kaitan adanya alam ini dengan esa Allah ni. Nampak tak? Mana kaitan? Kaitan dia dah. Tadi kita kata ke dia ni. Dah kalau Tuhan tu dua, dah dapat tidak mesti dia dah lepas daripada dua keadaan. Yang pertama dia setuju, yang kedua dia balah. Mana macam mustahil pada setuju? Dah apa salah dia setuju? Kalau dia setuju, maka kalau dia setuju, contoh ada Tuhan A, ada Tuhan B, sama-sama setuju. Nak buat sesuatu benda, maka benda yang paling kecil sekali, jauhar fardi dari belah bagi tu, boleh ke dua Tuhan buat sekaligus? Tak boleh, kerana dia hanya padang pada satu bekas saja. Maka Tuhan A buat jauhar fardi, Tuhan B boleh tak buat jauhar fardi? Tak boleh dah, sebab ada dah jauhar fardi. Ada dah benda tu, ada dah, maka Tuhan B tak boleh buat. Bila Tuhan B tak boleh buat, lemah dah dia. Lemah tak ada dah ketuhanan situ. Bila lemah B, lemah dah A. Lemah juga A. Sebab sama-sama ketuhanan kita takdirkan tadi. Kalau dia kata A tu kuat, B tu lemah, maka A tu lah Tuhan, B tu B bukan nampak? Dan bila kata A Tuhan, berapa kan Tuhan? Se dah lah Tuhan. Se dah lah Tuhan. Tu jadi dalil se Tuhan tu. Nampak? Tu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia kata kemudian jika berselisih keduanya. Berselisih balah dua-dua Tuhan A, Tuhan B tadi. Balah pula. Tadi pakat pun mustahil dah. Apatah lagi balah. Kalau kita mikir secara cepat pun balah ni memang tak ada rupa lah nak ada. Tengok rumah kalau tukang balah kok naik dah rumah. Dah naik pakat kalau orang luar kata terbengkalai orang luar kata terbengkalai situlah. Apa? Apatah lagi kalau kemudian jika berselisih keduanya, kedua Tuhan tadi yang ditakdirkan. Mana berselisih seperti satunya nak beri ada. Satunya nak beri ada satu benda. Dan yang satu lagi tak suka nak beri ada benda itu. Seorang lagi nak mengadakan bumi jatuh. Seorang lagi tambah ada. Seorang lagi tambah beri ada. Nampak? Tambah beri ada benda itu. Maka tentu bohong juga. Nipu juga, dah betul juga ke ni? Mustahil juga. Apa? Kerana mustahil nak menang dan lulus kehendak keduanya. Kerana mustahil nak menang dan lulus kehendak keduanya. Kedua Tuhan yang ditakdirkan tadi. Apa? Kaedah kata dah, kerana tak boleh berhimpun ada dengan tiada pada satu benda pada satu masa. Boleh berhimpun ada dan tiada dalam satu masa. Kita ni ada juga, kita ni tiada juga. Tu orang ada apa sara tu cakap gitu pada satu masa, pada satu zat tu. Mana boleh berhimpun? Kaedah kata dah, ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun. Berhimpun mana? Pada satu zat, pada satu masa. Tak boleh. Kemudian bila kaedah kata tak boleh gitu, adapun kalau dah tak lulus kehendak keduanya, adapun kalau dah tak lulus kehendak keduanya, maka boleh ditasawurkan di sisi kau yang menyabitkan hawa. Tak lulus belaka dua-dua, nak mengadakan pun dak, nak mentiadakan dak, tu boleh
boleh digambarkan pada akal. Ni boleh digambarkan pada akal pada kau yang menyabitkan ahwal. Ahwal ni sifat 20 tu kau yang menyabitkan sifat 20 tu. Ahwal ni benda keadaan tu. Kaunuhu tu. Kerana ahwal ni ia benda yang tidak naik sampai ke martabat ada, tidak turun sampai ke martabat tiada. Ia duduk di tengah-tengah antara ada dan tiada. Maka kalau nak kata dak lulus kedua-dua, dak lulus belah ada pun dak lulus juga. Dak lulus belah nak meniadakan pun dak lulus juga. Tu boleh tergambar. Kalau nak berlawan nang tadi dak boleh. Kalau nak berlawan nang tadi tu dak boleh tergambar. Mana? Nak ada juga, nak tak ada juga. Maka ni wajah mustahil sebab dua perkara berlawanan tu tidak boleh berhimpun dalam satu masa. Dan kalau kita kata Tuhan tu ada dua jeban dah. Dan ni ada tak bumi ni? Ada tak bumi ni? Ada tak? Kita tengok dah. Maka nyatalah hak kalah tu hak tambah ke bumi tu. Dan bila kalah tu lemah ke tak? Lemah. Kalau lemah akan lemah juga satu lagi. Kalau tak lemah kalau tak dikatakan lemah satu lagi, maka hak satu lagi itulah Tuhan. Hak lemah ni bukan Tuhan. Sama je. Dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetaplah lemah keduanya. Dan tiap-tiap daripada dua jalan itu. Dua jalan mana? Dua jalan yang bersetuju tadi dan jalan yang berselisih tadi. Tetaplah lemah keduanya, kedua Tuhan tadi. Dua jalan tu, kalau Tuhan tu ada dua, kalau ada sama ada dia pakat ke, sama ada dia balah ke, tetap akan menghasilkan kelemahan kedua Tuhan tu. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun. Bila lemah akan membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun atas dunia ni. Tidak ada alam ini. Tidak. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun daripada makhluk ini. Maka nak kata makhluk ni tak ada sekarang ni ialah bohong. Apa? Kerana bermacam-macam makhluk sudah adanya. Ada tak makhluk ni sekarang ni? Ada. Tahu mana ada? Tahu mana ada? Tengok cokon ni lah. Kalau kita napi mana ada makhluk? Panggil tak telefon, mari jabat ikat tangan kita tu atau pita lalu tak gila tu. Apa kata gila? Sebab akal dia sudah tak betul dah. Sebab ni main ukur akal ni. Ulama kata dah kalau tak betul ukur akal maka dia tu gila. Tu nampak? Maka kejaplah kata Tuhan satu dan juga tak berbilang-bilang. Dan juga tak berbilang-bilang. Maka bila kita tahu dah, kita fikir dah tadi gitu, kalau buat dengan buat fardu takdir tadi, kalau Tuhan dua, maka tak lari daripada balah ataupun setuju. Dua-dua balah dengan setuju tu mustahil berlaku. Maka kejaklah Tuhan itu esa. Gitu je. Esa dan tak berbilang. Esa dan tidak berbilang-bilang. Dan kiaslah dalil satu pada sifat dan perbuatan. Lain tu kias berlaku. Adapun dalil kata zatnya bukan kamuttasi. Adapun dalil kata zatnya zat Allah itu bukan kamuttasi. Maknanya bukan kamuttasi. Zat Allah itu tidak tersusun daripada dua juzuk, dua bahagian. Seperti zat kita ni ada tangan, ada kaki. Zat Allah tu satu gitu je. Maka sangat nyata. Ni dalil ni sangat nyata. Kerana jika zatnya kamuttasi, kalau zat Allah tu kamuttasi, mana zat Allah tu berbilang-bilang yang berhubung, mana zat Allah tu tersusun daripada dua juzuk ataupun lebih, maka tentu jiring. Maka Tuhan tu dia mesti dia jadi jiring. Apa? Jiring dan jising namanya. Jiring dan jising namanya. Mesti kalau dia dah duduk kalau dia tu tersusun daripada dua juzuk, maka dia mesti jiring lagi jising. Jiring tu benda mengambil tempat, jising tu benda boleh belah bagi. Kalau ada tangan, ada muka, ada kepala, maka mesti boleh belah bagi. Mana? Bahagian tangan buat suku, bahagian muka buat suku. Suku kita ya. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, maka boleh tak cabut sisa. Boleh ke hospital bedah kerak. Tu tanda boleh belah bagi. Kalau Tuhan gitu ke, maka sama dengan
kita. Mesti dia tu jiring dan jising namanya. Nama Tuhan tu. Sebab tu lah puak-puak orang kata Tuhan tu ada tangan, ada kaki, ada mulut, dia panggil puak mujassimah. Bahkan ini kena jising tu lah. Menjisingkan Tuhan. Jassama makna menjisingkan. Nampak? Maka tentu nak ke tepat ilahi. Kalau maka tentu nak ke tepat. Kalau dan jadi jising jiring kau mesti nak ke tepat pula. Maka dalil Tuhan itu tidak bertepat itu sudah lalu pada dalil mukhalafatuhu lil hawadis tu. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk maka Tuhan serupa makhluk tu. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis. Maka telah selesailah 6 sifat yang bahasa sungguh dan sengoti jua. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.